أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dipertemukan pada kali ini, dan insya-Allah hari ini kita akan sambung cerita kita daripada buku Tauhid oleh Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zindani. Dan hari ini tajuk yang kita akan bincangkan ialah kenapa masyarakat kafir lebih maju, dilihat lebih maju, manakala masyarakat yang beriman lebih mundur. Betul ke? Betul ke soalan ni? Kalau tak betul kita nak skip je soalan ni. Setuju tak kalau kita kata masyarakat kafir dilihat lebih maju dari sudut material lah, dari sudut kemajuan teknologinya, dari sudut ekonominya, mungkin ketenteraannya, hampir segala-galanya lebih maju kalau dilihat pada mata kasar lah, berbanding dengan masyarakat Islam. Tak kisah di mana pun. Kalau di Saudi itu, walaupun mereka ada kekayaan, ada senjata, tapi kepakaran tu datang daripada Amerika, Amerika yang kontrol. Jadi inilah dilema yang dihadapi oleh umat Islam hari ini. Jadi kenapa ini berlaku? Okey, tengok pengarang ini tulis apa dia. Saya tukang tulis je. Saya tukang tukang baca je tuan. Bukan buku saya. Saya tukang baca je. Sambil-sambil kita sama-sama kupas mengikut kefahaman kita. Baik. Jawapan diberikan di sini ialah kemajuan yang dikecapi oleh golongan kafir berpunca daripada ilmu pengetahuan dan kemajuan industri serta penggunaan bahan kurniaan Allah Ta'ala di muka bumi dengan baik. Ini puncanya. Ini puncanya kenapa orang kafir itu lebih advance, lebih maju daripada kita, kerana mereka menumpukan kepada apa? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jadi oleh kerana ilmu mereka lebih jauh hebat daripada ilmu kita, maka mereka lebih maju. Orang Islam tak ada ilmu ke? Orang Islam ada ilmu, tapi tidak ilmu yang berbentuk demikian. Kita kurang dari sudut teknologinya. Kita kurang daripada sudut apa-apa jenis ilmu yang boleh menyebabkan kemajuan dari sudut dari sudut apa yang dilihat sekarang lah, dari sudut advance-nya, daripada persenjataannya, dari sudut teknologi, berbagai-bagai teknologinya. Kita pakai telefon bukan datang daripada negara Islam, sedangkan sebenarnya boleh develop je, duit banyak kan. Mana train lah, kita mungkin dengan duit yang banyak, negara-negara Islam yang kaya lah contohnya, dia boleh train rakyat dia supaya belajar teknologi ni contohnya, kan. Sepatutnya begitu, tapi tak, dia import dan benda dah siap. Artinya kita ni jadi consumer saja. Kita jadi consumer, pengguna. Semuanya bergantung kepada orang lain. Jadi banyak beli je lah. Semuanya dibeli. Akhirnya bila kita beli teknologi orang, maka orang yang kontrol. Handphone ni kita pakai ni tuan-tuan, tak apa-apa ada di dalam dia kan. Dia boleh trace di mana kita pergi. Kat mana-mana pun kita pergi, dia boleh tahu tuan-tuan. Kita log in je, masuk Google, masuk apa, dia boleh tahu kat mana kita. Itulah sebab itulah banyak kes-kes yang berlaku, kes pembunuhan pemimpin Islam melalui telefon tuan-tuan. Ada orang buat call, dia angkat, dah tahu dah exact location. Hantar je peluru berpandu, zoom, hancur. Masya-Allah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab teknologi tu bukan kita. Kita tak, maknanya apa yang ada pada kita, mungkin negara Arab contohnya, negara kita ni tak apalah sebab kita bukanlah maju ataupun kita tak kaya. Yang kita cerita negara-negara yang kaya lah, negara-negara Arab yang banyak minyak kan. Okey, tapi mereka tunduk kepada Amerika. Mereka tunduk kepada Israel. Jadi teknologi ada pun
maknanya dipinjam daripada negara luar. So bila negara luar kontrol kita, maka susahlah. Segala-galanya berada dalam ilmu mereka. Pergerakan setiap pemimpin dikawal, dikontrol, semua dia tahu kat mana nak pergi. So jangan buat tak tentu hal. Jadi akhirnya negara-negara Arab semua tunduk. Hanya beberapa negara seperti Qatar contohnya yang tidak tunduk, contohnya kepada Amerika ataupun kepada Yahudi contohnya. Itu antaranya. Jadi kalau kita nak maju, maka kena fokus pada ilmu pengetahuan. Sebab tu hari ni pun kita tengok alhamdulillah rakyat kita hari ni pun bertambah maju, alhamdulillah. Bukan kita kata tak ada ilmu, ada ilmu, alhamdulillah. Kita pun dah ramai pakar-pakar kedoktorannya, ada teknologinya, berbagai bidang yang ada. Ini pun alhamdulillah. Jadi kita maju dengan sebab ilmu pengetahuan, tapi oleh kerana ilmu pengetahuan ini telah dipelopori terlebih dahulu. Walaupun kita dulu memang hebatlah ulama-ulama kita terdahulu dengan Khawarizminya, dengan macam-macam ulama-ulama kita yang hebat-hebat dulu tapi akhirnya kita ketinggalan sebab mereka orang putih ni lebih advance. Mereka lebih buat banyak kajian ilmu-ilmu yang ada, maka lebih terkedepanlah berbanding kita. Berbanding kita. Jadi kita ni jauh lagi. Sepatutnya handphone ni negara kita sendiri pun sepatutnya boleh keluar sendiri dah sepatutnya kan. Kita boleh keluarkan kereta, sepatutnya kita dah boleh keluar handphone sendiri. Negara-negara Arab sepatutnya boleh keluar handphone sendiri. Tapi tak, mereka masih lagi berpegang pada UK, US, boleh pada China yang banyak sekali kontrol sekarang ni market telefon dan sebagainya. Tapi inilah kelemahan kita. Kita tak ada ilmu tu. Kita tak ada ilmu tu, maka kita ketinggalan. Itu sebab dia. Antaranya itulah kerana kurangnya ilmu pengetahuan. Ilmu yang berkaitan dengan keakhiratan, alhamdulillah. Akhirat memang kita tidak dapat nafikan lah. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah, beriman kepada semua rukun-rukun iman, tidak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang ialah ilmu yang berkaitan dengan teknologi ni kita memang sangat kurang. Begitu juga dari sudut industrinya, itu juga kita agak kurang. Bahan-bahan kurniaan Allah di muka bumi dengan baik, kita tak gunakan dengan baik. Kita ada sumber yang baik. Berbalik juga pada negara-negara Arab, mereka ada minyak. Tapi duit minyak tu digunakan ke mana? Itu persoalan dia. Jadi itulah di antara sebab kenapa umat Islam hari ini agak kurang maju dari sudut material lah. Dari sudut material. Baik. Namun begitu di sebalik kemajuan yang mereka kecapi, ini dipujuk dari sudut negatif dia. Tak dapat nafikan mereka memang kuat. Memang hebat teknologinya, persenjataan dia, ekonomi dia. Kebanyakan negara-negara yang sebelah Eropah tu sangat kuat. Tapi mereka ada sisi yang negatifnya, ada keburukan yang mereka lalui. Baik. Kita dapati timbul berbagai penyakit sosial yang berluasa di kalangan mereka. Penyakit sosial tuan-tuan. Duit banyak, maju daripada zahirnya nampak hebat. Tapi banyak kes-kes yang menggambarkan bahawa mereka itu sebenarnya luarannya nampak hebat, tetapi dalamannya memang sangat bermasalah sebenarnya. Mereka sangat bermasalah. Contohnya apa dia? Contohnya mereka berada di tahap yang membimbangkan, seperti apa dia? Membunuh diri. Saya sempat juga buat Google search tuan-tuan. Kes-kes yang melibatkan bunuh diri di US tahun 2018, berapa orang tuan-tuan agak-agak? 48,344 kes suicide, bunuh diri. 48,000 setahun tuan-tuan. Mati kerana apa? Kerana membunuh diri. Di UK ni kecil lah kalau banding dengan US. 5,691 kes bunuh diri di UK. Bersamaan dengan 18 kes sehari. Dekat UK 18 orang bunuh diri setiap hari tuan-tuan. Setiap hari. Di Jepun pun dahsyat juga. Antara 25,000 hingga 30,000 orang bunuh diri di Jepun. Kenapa jumlah ini begitu tinggi di negara-negara barat? Negara-negara yang tidak Islam, yang tidak beriman kepada Allah. Kerana seperti mana yang kita jelaskan sebelum ini, jiwa mereka kosong. Yang mereka kejar adalah dunia.
Dunia sebenarnya tidak akan boleh memberikan kebahagiaan kepada kita sebenarnya. Harta tidak menjamin kita boleh bahagia, tuan-tuan. Walaupun harta itu penting, ya, janganlah kita terlalu terpedaya dengan apa yang dilihat pada zahirnya. Nampak seronok kan? Orang pakai Ferrari, orang pakai Lamborghini, orang kereta besar, rumah besar, duit betul-betul. Kita kadang-kadang terpedaya. Kita fikir itulah kebahagiaan. Mungkin sebahagian itu dilihat sebagai bahagialah. Siapa tak seronok dapat rumah besar, dapat kereta besar, dapat duit timbun-timbun, dapat kereta mewah. Siapa tak seronok? Jiwa manusia memang seronoklah. Siapa pun seronok. Ya? Tapi itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki ialah bila adanya ketenangan dalam jiwa kita. Dan ketenangan ini bukan boleh dibeli dengan duit. Bukan dengan kekayaan. Bukan dengan pangkat darjat. Tak. Orang yang berpangkat tinggi sebenarnya stres, tuan-tuan. Tak tenang, nak tidur pun payah kadang-kadang. Orang banyak duit lagi payah nak tidur. Kita yang tak ada apa, kita yang tak ada apa-apa ni seronok tidur, tuan-tuan. Tak risau langsung. Orang nak masuk rumah, masuklah. Tak ada apa benda pun nak curi. Menyesal dia masuk rumah kita sebab tak ada benda nak curi. Contohnya, tenang je, tuan-tuan. Tapi kalau orang yang kaya ni, risau, tuan-tuan. Anak keluar pergi sekolah risau. Terpaksa hantar bodyguard dan sebagainya. Sebab apa? Takut orang culik. Contohnya, kita risau. Tak risau, tuan-tuan. Alhamdulillah. Ketenangan itu. Itu satulah sebab bila kita hidup dalam keadaan sederhana, kita tak banyak risau. Tak banyak benda nak fikir. Tapi yang lebih menguatkan kita, ketenangan itu datang daripada mana? Daripada keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itulah sebenarnya memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Setiap orang ada masalah. Semua orang ada masalah. Kecil besar je masalah dia. Cuma kaedah penyelesaian masalah itu bergantung kepada bagaimana kita mendekati ataupun bagaimana approach-nya. Pendekatannya macam mana kita ambil. Ada orang ada masalah, dia minum arak. Ambil dadah. Dia kira itu penyelesaian masalah. Sebenarnya bukan selesai masalah. Itu menambah masalah. Bila dia rasa dia ada masalah, dia ambil arak, mabuk. Bila mabuk, dia buat benda dia tak apa ni, drive, langgar orang. Timbul satu masalah lagi. Ambil dadah, dia ingat selesai masalah. Selesai sekejap. Bila dah ketagihan, cari dadah tak dapat, dia membunuh. Mak sendiri pun dia boleh bunuh. Dadah, tuan-tuan. So, bukan menyelesaikan masalah tetapi menambah lagi masalah. Jadi kaedah penyelesaian yang terbaik ialah kembali kepada Allah. Kembali kepada keimanan kepada Allah, kerana itulah datangnya ketenangan yang sebenar. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah kamu mengetahui bahawa dengan menyebut nama Allah, mengingati Allah itu boleh memberikan ketenangan pada jiwa kita. Jadi inilah yang dihadapi oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kes bunuh diri tinggi, kes dadah banyak, kes kecurian tak dapat nak kira, putus asa dalam hidup, perzinaan tu jangan kira lah. Perzinaan ni dah macam biasa, dah macam satu benda yang tidak ada masalah langsung dalam masyarakat barat, khususnya masyarakat yang tak beriman. Tak ada isu langsung. Tak ada isu langsung. Kalau kita tengok movie dia orang pun biasa je, boyfriend bawa kat rumah, girlfriend masuk kat rumah, mak ayah steady je, relax, tak ada apa, tak ada isu langsung tak ada isu. You beranak lah, you nak ambil, nak bela anak, okey bela anak. Macam pernah saya cerita sebelum ni, dekat masa saya kat UK, jumpa seorang kawan bawa anak, comel je anak perempuan 2 orang. These your children? No, they are not my children. Bukan anak saya ni. Atau bukan anak saya. Dia kata ini anak saya, tapi bila saya tanya mak dia, where's the mother, dia kata ada. Tapi saya tanya, di mana isteri dia? Mana isteri dia kata? Dia kata, I don't have anyone, I have a girlfriend. Tak ada isteri tapi ada girlfriend, tuan-tuan. Beranak dia 2 orang. Sekarang tak tahulah berapa orang dah. So bila kita tanya kenapa tak kahwin, dia kata komitmen. Tak nak ada komitmen. Dia kata bila kahwin payah, nak bercerai payah. Cerai kadang-kadang kena bayar. Kalau orang tu kaya juta-juta, kena bayar sebab bercerai, contohnya. So dia tak nak ada komitmen. Artinya selagi mana dia suka dengan perempuan tu, dia akan stay.
Dia tak suka, bye-bye. Perempuan tu sama, dia suka, dia tinggal. Sama-sama, tak ada komitmen. Lagi mana dia suka, dia tinggal. Kalau dia rasa ada jumpa lelaki lain yang lebih handsome ke, lebih banyak duit ke, dia rasa sorry. Habis. I'm leaving you now. Okay, saya tinggal. Okay, bye-bye. Habis cerita. Mudahnya kehidupan mereka kan. Mana sebab apa? Sebab dia tak kisah. Moral-moral ni bukan satu perkara yang penting bagi mereka. Apatah lagi agama, apatah lagi akhirat. Jadi kita ni yang terkawal kehidupan kita, walaupun bukanlah tak ada kes curi, bukan tak ada kes bunuh diri, bukan tak ada kes dadah, bukan tak ada kes zina, ada. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara barat, negara yang tidak beriman kepada Allah SWT, maka jumlahnya jauh berbeza. Kenapa? Kerana kita ni, manusia ni, kita ni maknanya orang yang beriman, walaupun keinginan tu ada. Keinginan ada. Nak mencuri ada keinginan. Nak merompak, nak mencuri, melakukan zina, nak berdadah apa semua, memang ada keinginan. Dia akan ada lintasan-lintasan tu. Kadang-kadang dia datang kan. Contoh satu ketika saya dijemput menggantikan orang. Sebab kita ni selalu ganti-ganti orang. Last minute orang panggil kita ceramah kan. Bila orang-orang yang dipanggil yang top-top tu tak ada, tiba-tiba last minute cancel. Tak ada orang dia panggil kita. So kita perlu pergi. Satu hari saya pergi ke JB. Orang panggil. Dah lama lah cerita ni. First time masuk 5-star hotel, tuan-tuan. Rupanya penceramah-penceramah yang selebriti-selebriti ni, wah, dia punya treatment luar biasa, tuan-tuan. Hotel 5 bintang. Kadang-kadang setengah tu naik kapal terbang first class atau second class, apa nama ni, business class, tuan-tuan. Layanan luar biasa. Itu belum lagi fulus. Banyak, tuan-tuan. Lepas tu kita tengok hari ni penceramah-penceramah yang selebriti ni kaya raya, tuan-tuan. Ceramah kalau jarang dapat 1,000, tuan-tuan, kalau yang selebriti ni. Kalau kena travel pula, kadang-kadang minta pula. Kalau yang ada isteri, nak bawa isteri first class juga. Hotel 5 star. Tak ada 10,000, sorry lah, saya sibuk. Kalau kurang 10,000, saya sibuk. Kalau 10,000 tak apa, yang lain saya boleh cancel. Ada macam tu style ustaz-ustaz itu, tuan-tuan. Ini sangat bahaya lah. Sangat bahaya. Sangat bahaya bagi saya kalau ada ustaz-ustaz yang meletakkan harga yang terlalu tinggi. Itu jual agama nama dia. Itu jual agama. Bukan tak boleh terima, tuan-tuan. Bukan tak boleh terima, tapi biarlah berpatutan. Jadi janganlah maknanya mengambil kesempatan. Maknanya itulah dia punya, buatlah apa benda pun dengan cara yang sederhana dan berpatutan. Sebab apa? Sebab dia nanti risau, nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, engkau ni buat apa benda? Dakwah, menyampaikan ilmu tu satu kewajipan. Kalau kita letak pula harga yang mahal-mahal, yang melampau, mana ambillah secara berpatutan, mengikutlah standard dia. Kalau selebriti rate dia gini, bagilah yang sederhana, yang munasabah maksudnya. Bukan saya kata haram, tak. Cuma kalau ada yang keterlaluan itu, maka tidak sepatutnya berlaku lah. Baik, tuan-tuan. Ustaz, satu soalan. Soalan. Okey, silakan soalan. Katakanlah selebriti tadi kan. Ya. Dia kalau niat dia, katakanlah dia dapat 10,000 kan. Ya. Tapi niat dia tu selain daripada dia berdakwah berceramah, hasil dari pendapatan tu mungkin dia infakkan kepada kebajikan kan? Yang kita tak tahu. Tapi dia kata kalau saya nak minta terus macam minta sedekah, dia kata orang tak beri. Kan? Kalau minta nak collection lah, kalau collection orang takkan beri. Beri juga tapi kurang lah. Tapi dengan pendapatan yang demikian, biarkan kita tak tahu, dia mungkin ada program dia yang lebih berfaedah. Kan? Okey, pertamanya saya tidak mengatakan bahawa mereka itu salah mengambil wang begitu. Cuma bagi saya jangan keterlaluan. Maksudnya kalau contohnya lah yang sepatutnya, sebab dia asas gini. Asasnya kewajipan seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Taala itu menyampaikan ilmu dia. Okey, dia menyampaikan ilmu dia. Itu satu kewajipan. Amanah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada ustaz-ustaz kita yang memang itu kerja dia. Itu kerja dia. Tak ada masalah, boleh ambil. Tapi yang saya cerita ni keterlaluan. Boleh faham
keterlaluan. Artinya letak charge yang terlalu besar sehingga membebankan. Okey. Tapi kalau memang rate dia macam tu, dan memang standard. Orang tahu dah ustaz ni rate dia 10,000. Itu tak ada masalah lah. Tak ada masalah sebab itu memang rate dia. Pergi kat mana-mana pun dekat corporate, ada dia ceramah dekat corporate. Memang corporate 10,000 rate, tidak ada masalah. Cuma yang saya sebutkan tadi, kalau kita meletakkan harga, okey, nak saya boleh, ini rate dia. Tapi dekat surau, contoh surau kita nak panggil ustaz-ustaz selebriti. Boleh, tapi saya set 10,000. Berani? Take it or leave it. Contoh, maka itu bagi saya adalah melampau. Walaupun niat dia bagus, tapi cara itu tidak bagus. Kita tak mempertikaikan ramai ustaz-ustaz kita yang selebriti, jutawan-jutawan ni yang infak banyak, kita tak nafikan. Tapi cara kaedah tu yang tidak berapa tepat pada pandangan saya. Okey bang? Boleh? InsyaAllah. Baik, kita sambung Baik, berbalik kepada apa yang kita sebutkan tadi, yang kita sebutkan tadi, bahawa bukan tidak ada di kalangan orang Islam yang menagih dadah dan sebagainya, yang berzina dan sebagainya, tetapi dengan adanya keimanan dan keyakinan kita bahawa akan ada balasan di akhirat nanti, maka dia punya ada ketakutan dia, kebimbangan dia, itu menyebabkan kita jadi terpaksa kita reserve dan kita terpaksa kita stop, kita tidak meneruskan niat yang ada dalam hati kita, walaupun memang nafsu itu sentiasa ada untuk melakukan benda-benda yang tidak baik. Baik, kita sambung. Manakala bagi setengah masyarakat yang beriman, kemunduran mereka berpunca daripada kejahilan. Kejahilan macam tadilah, kurangnya ilmu lah. Mereka jahil sehingga tidak mampu menggunakan faktor kemajuan untuk memajukan hasil bumi mereka. Jadi kalau kita tengok dulu-dulu lah tuan-tuan, dulu-dulu kita tengok, saya sempat lah masa budak-budak kan, mak ayah pergi tanam padi dekat sawah, sempat lah tu, sempat. Tapi dengan kedatangan, dengan tenaga 4 kerat kata orang, tulang 4 kerat, itulah tenaganya. So berapa banyak kita boleh produce. Jadi sebab itulah orang kampung jarang yang kaya-kaya tuan-tuan, sebab masalah tidak ada kemahiran, tidak ada teknologi, dengan mungkin sebab modal tak ada dan sebagainya kan. Jadi sebab itulah kalau kita tengok di kampung-kampung, kecuali kalau di Felda mungkin agak berbeza sedikit, tapi kalau di kampung-kampung maknanya kita tengok macam itulah, dia punya level kehidupan dia, ekonominya sama aja. Daripada dulu sampai sekarang tak sangat berbeza. Yang berbeza sikit bila anak-anak dah besar. Bila dia ramai anak ni belajar, keluar universiti dan sebagainya, ada yang buat bisnes, anak pula akan membantu mak ayah dia, maka naiklah taraf kehidupan ayah dia. Kalau harapkan hidup di kampung, memang tak banyak nampak perubahan. Sebab apa? Antaranya inilah mana kekurangan kita dari sudut teknologi, kemahiran untuk bertani dan sebagainya, kita tidak ada. Baik. Sebab terpenting kemunduran masyarakat yang beriman ialah mereka telah meninggalkan hukum-hukum agama. Ini satu lagi. Ini satu lagi punca yang menyebabkan kemunduran berlaku di kalangan orang-orang Islam. Dahlah dari sudut ilmu teknologi kurang, ilmu kedoktoran kurang, ilmu pertanian kurang, ilmu perniagaan kurang, semua kurang-kurang belaka. Agama pula tak ikut. Habislah. Sebabnya kalau kita tak ada benda-benda itu semua, macam saya sebutkan tadi, teknologi kita tak pakar, tapi ada iman, keyakinan kita pada Allah, keyakinan pada hukum-hukum Allah, kita laksanakan hukum Allah, kita jaga sungguh, contohnya hukum-hukum Allah. Maka dengan adanya keimanan dan keyakinan itu, maka segala kekayaan yang ada, kita boleh memanfaatkan kepada jalan yang baik dan betul. Macam saya sebutkan tadi lah. Kalau ada kesedaran ini, maka negara-negara yang kaya tu, macam saya sebutkan tadi di awal, maknanya kita boleh employ, boleh cari maknanya potensi-potensi, mana anak ataupun pelajar ataupun rakyat sebuah negara itu, dan latih dia dengan kemahiran tertentu. Kadang balik semula dan bawa teknologi ini dalam negara, maka barulah boleh. Boleh sebenarnya. Jadi antara sebab yang lain pula, ini juga penting, kerana mereka meninggalkan hukum-hukum agama. Tinggal hukum agama. Apa benda yang ditinggalkan oleh hukum agama yang menyebabkan terdapatnya halangan? Ada halangan nak maju. Apa dia? Sepatutnya orang Islam, walaupun dengan kelemahan-kelemahan yang ada, contoh di Malaysia ni, kita sebenarnya banyak sumber-sumber
sumber-sumber bumi yang boleh memberikan kekayaan kepada negara dan kepada rakyat. Tapi kenapa tak maju? Ini di antaranya kerana tinggal hukum Allah Subhanahu wa taala. Okey, sudut mana yang ditinggal? Sudut mana yang tinggal antaranya? Contoh ini satu benda yang sangat penting untuk kita beri perhatian. Antaranya umat Islam disebutkan di sini, ini bukan kalam saya ni tuan-tuan, ini kalam kitab ni telah meninggalkan hukum agama yang menyeru mereka kepada kesatuan. Menyeru kepada kesatuan. Allah Taala suruh bersatu, macam ayat yang selalu kita baca, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh pada agama Allah, pada tali Allah, pada agama Allah, pada peraturan Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. Antara punca kenapa sampai sekarang pun negara kita tidak maju adalah berpunca pada perpecahan yang berlaku di kalangan masyarakat. Kenapa umat Islam di Malaysia lemah? Sebab ramai, banyak puak-puak, banyak golongan. Banyak golongan macam kita pernah sebutkan sebelum ini, banyak parti, banyak kumpulan grup dan sebagainya, tidak ada masalah kalau semuanya kembali kepada hukum Allah. Macam saya sebutkan pada minggu lepas, kembali pada hukum Allah, jangan berpecah. Sepatutnya pemimpin-pemimpin yang ada hari ini duduk bersama, berbincang, cari jalan penyelesaian, macam mana boleh bersatu. Penting tuan-tuan. Kalau tidak ada kesatuan, maka lemah. Confirm lemah. Confirm kita akan jadi lemah. Tak boleh. Dia kesatuan ni mudah je. Kalau zaman-zaman dulu orang buat ibarat macam lidi. Zaman dululah macam lidi kan. Lidi tu kalau satu kucing pun tak takut. Kalau dia kuat, besar, harimau pun lari contohnya, ibaratnya. Kan? Jadi sebab itulah kita kena bersatu. Bersatu itulah asas kepada kekuatan. Sebab itulah Nabi SAW, kalau kita tengok, antara perkara yang Nabi buat bila Nabi sampai ke Madinah, antara perkara penting yang Nabi buat selain daripada membina masjid ialah menyatukan, mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Muakhah, maknanya mereka digabungkan, dikuatkan, mantapkan, mempersaudarakan antara mereka, rapatkan saf-saf mereka, kuatkan hubungan di antara mereka. Orang Muhajirin ada kelebihan dia, ada Ansar yang membantu pun ada kelebihan dia, so mereka bantu, satukan mereka, jangan ada berlaku perpecahan di kalangan mereka. Sebab ada perbezaan. Orang Mekah datang ke Madinah, bawa dia punya culture-nya sendiri, kan? Ada pergi pula tinggal, semua harta benda tinggal semua, pergi dekat kalangan boleh dikatakan miskin lah, tak ada kekayaan, tinggal semua sebab berhijrah, lari, kan? Contohnya dia tak boleh buat apa-apa. So apa yang perlu dibuat? Dia tak boleh survive kalau tak ada bantuan daripada orang Ansar. Jadi orang Ansar bantu sehingga kan sanggup bagi isteri pun suruh pilih. Wah, hebat tuan-tuan. Sampai gitu sekali sanggup berkorban untuk sahabat dia. Asasnya kerana ada keimanan, keyakinan kepada Allah Ta'ala, maka dia sanggup berkorban. Tak apalah isteri aku ada ramai, ada 3 orang, 4 orang, okey, engkau pilih. Bukan pilih yang paling tua, yang dah tak nak. Tanya. Tak pilih, engkau pilihlah yang mana kamu suka, aku boleh ceraikan, kamu kahwin. Wah, hebat tuan-tuan. Saya tak sanggup buat macam tu. Tambah lagi mungkin kan. Tapi nak kurangkan insya-Allah tak, nak bagi ke orang pula. Oh, ya Allah, janganlah. Itu kita contohnya. Kita manusia lemah tuan-tuan, tapi sahabat sanggup. Inilah maknanya kekuatan yang dibina di atas dasar akidah. Kerana akidah itu tuan-tuan, kerana keyakinan pada Allah, kerana keyakinan bahawa inilah yang dituntut dalam Islam, inilah sumber kekuatan dalam Islam. Kesatuan itu penting. Wala tatafarraqu, Allah Ta'ala sebut, jangan kamu berpecah. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum, maka kamu akan gagal, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Gagal. Kita berpecah, kita gagal. Tak akan kuat kita. Sampai bila-bila pun tidak akan kuat. Sebab apa? Bila kita berpecah, orang ni dia akan cuba menjatuhkan orang ni. Orang ni akan menjatuhkan orang ni. So, tak ada orang yang sampai ke kemuncak. Contoh ibaratnya kita patutnya kita nak daki gunung kan? Patut kalau sama-sama daki gunung, sama mafaham kita nak sampai ke puncak sama-sama. Tak apalah, dia datang dulu, you pergi dulu, naik dulu, tak apa. Kita beransur ke belakang, kita ikut insya-Allah. Sama support. Semua sampai, cuma lambat cepatlah. Tapi kalau seorang naik, seorang tarik,
Kan? Dia nak sampai dah. Tarik bawah, tarik turun bawah. Semua tak akan sampai. Mudah je istilah dia kan. Tak akan sampai tuan-tuan. Mana kalau kita nak jadi orang hebat, nak jadi ummah yang hebat, dia wajib bersatu. Kan? Wajib bersatu. Mana seluruh dunia ni kena fikir, daripada sekarang ni kena fikir. Cuma masalah yang kita hadapi hari ni, antaranya tidak ada leader yang hebat. Sama ada di Malaysia ke, sama di luar negara ke, tidak ada pemimpin yang hebat yang boleh menyatukan seluruh umat Islam. Pemimpin-pemimpin tu semua kepala sendiri belaka, tak nak dengar orang. Itu payah kan. Kita harapkan dulu apa nama ni, Dr. Mursi naik Ikhwan Muslimin dekat Mesir. Kita harapkan dia lah kan, bila dia naik jadi pemimpin Mesir, tapi dapat setahun lebih jatuh masuk penjara. Subhanallah kan. Ini kerja Allah Ta'ala. Tapi nak ceritanya, selagi mana umat Islam tidak kembali kepada perintah Allah, tak bersatu, selagi itulah kita tidak akan boleh menang, tidak akan jadi kuat. Dan hari ni kita dekat Malaysia, semuanya dikontrol, dikawal oleh orang yang bukan Islam. Ekonomi kita tuan-tuan, kan? Makan minum, beras kita silap-silap budu pun orang bukan Islam yang keluar kan. Budu tak lagi lah, budu orang Kelantan keluar masih lagi Islam. Okay. Tapi banyak, semua benda-benda asas pun orang lain yang kontrol. Itu kelemahan kita. Jadi bila kita tak bersatu, ini masalah juga. Orang Melayu bila berniaga, dia suka dengki. Ini pun masalah juga kan. Tak macam Cina berniaga, kalau kita pergi kedai dia kan, tak ada, dia kata ada, sekejap lagi dia pergi mana? Dia pergi sebelah, jiran dia sebelah, dia ambil jiran sebelah. Cina punya style. Lepas kita tanya, kata dia tak ada pun, dia bagi tunjuk, dia tunjuk kedai sebelah. Okey, you pergi sebelah tu. Kita orang Melayu tak bagi tahu tuan. Tak ada, tak tahu, tak ada. Ada tak kat mana-mana cari? Tak tahu. Sini ada, tak ada. Habis cerita. Ini style orang Melayu punya bisnes tuan. So payah nak maju tuan. Tapi bukan semualah, ada lah yang bagus-bagus. Tapi ini di antara isu yang paling utama, tiadanya kesatuan. Yang bukan dalam negara je tuan-tuan. Dekat surau ni pun, dekat surau saja ni pun, kalau tak bersatu, tak boleh buat program ni. Nak duduk ceramah macam ni tak bersatu, tak boleh berbalah. Tak payahlah ni. Orang ni kata tak payah, ini kata payah, ini kata tak payah buat, ini bahaya, ini macam-macam tuan. Tak bersatu kan. Tapi kesannya bila bersatu, boleh bersetuju. Dia kesatuan ni memang tidak boleh 100%. Tak boleh 100% bersetuju. Ada yang kata pandangannya, okey sekarang ni ada surau sampai sekarang pun tak ada kuliah. Sebab ada orang kata tak sesuai dengan keadaan. Ada yang baru start pun ada. Contohnya. Sebab apa? Ada pandangan masing-masing. Tapi memanglah kita tidak dapat untuk mendapatkan satu pandangan yang dipersetujui oleh semua. Tapi kita pergi konsep syura. Syura apa dia? Kita berbincang, berbahas, berhujah. Akhirnya pendapat majoriti telah kita pakai. Dalam mesyuarat, mana ada okey sokong 100%? Jarang ada tuan-tuan. Ada, saya tak setuju, tapi 70% setuju. So kita ambil yang 70% lah. Yang lain yang tak setuju ni macam mana sikap dia? Okeylah, tak apalah. Itu pandangan majoriti, tak apa, kita terima. Itu sikap yang sepatutnya ada. Tapi sekarang ni tak. Yang 30% akan buat bising. Apalah gini tak patutlah. Itu masalah yang berlaku. Hari ni pun dalam negara kita macam tu. Kan? 70% setuju, 30% tak setuju. Yang 30% ni buat bising, buat kacau contohnya. Maka kacau bilau lah. Macam tu. Jadi kalau macam berlaku juga di Mesir. Kan? Majoriti suka dan pilih Dr. Mursi. Yang sebahagian lagi, kalau kita kata 40% tu ada lebih kurang 10 juta lagi yang tak setuju dengan dia. Yang 10 juta ni buat kacau, akhirnya jatuh. Sebab dia tak boleh terima. Arab ni dia, itulah dia antaranya Arab ni. Arab ni dia sangat luar biasa tuan-tuan. Sebab itulah banyak Nabi-Nabi diutuskan di kalangan negara Arab, orang Arab. Payah basah. Arab ni subhanallah, payah tuan-tuan. Sangat payah. Sebab tu seorang kawan saya, dia kata Arab ni nak kontrol dia, tak boleh buat macam Dr. Mursi, baik sangat. Dia kena buat macam As-Sisi, tembak je, tak dengar tembak. Baru dia boleh dengar. Itu cara dia. Arab ni kalau tengok, majoriti dah menang, keputusan dah keluar,
tak setuju. Dia buat protes. Akhirnya jatuh sampai naik sisi dan sebagainya. So ini Arab tuan-tuan. Ini nature orang Arab. Jadi tuan-tuan Allah SWT, jam pun dah berbunyi. Itu sajalah yang kita dapat bersama pada malam ni insya-Allah, dan kita berazam bersama-sama kita cubalah tuan-tuan mencari jalan di mana titik pertemuan di kalangan umat Islam hari ini, sama ada dalam negara kita ataupun luar negara, yang boleh menyatukan mereka. Sebab tidak ada pilihan. Kesatuan ini bukan satu pilihan, dia adalah satu kewajipan. Mesti cari titik pertemuan. Mesti bersatu kalau kita nak kuat. Dan kembali kuat seperti mana yang berlaku di zaman Nabi, zaman para sahabat dan sebagainya. 2/3 dunia telah kita pernah kontrol tuan-tuan, kena takluki oleh umat Islam dulu. Kenapa? Kerana adanya kesatuan. Jatuhnya umat Islam kerana perpecahan. Kerana perpecahan. Jadi itu sajalah renungan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Dan kita live dekat TikTok tuan-tuan. Live dekat TikTok. Tak main dah sekarang FB tuan-tuan. Main kat TikTok. Ada satu soalan. boleh silakan. Yang lain-lain tu saya tak komen lah. Okey. Komen tadi tentang teknologi lah kan. Ya. Ustaz kita tentang teknologi tadi. Ada sikit konsentrasi sikit lah. Ya. Jadi di Malaysia ni banyak universiti yang berteknologi lah. Ya. UiTM, UTM, dan saya nak sentuh Ustaz pasal Ustaz di Universiti Sains Malaysia, Malaysia ni. Ya. Jadi perkataan sains dulu tu, siapa yang punya idea tu? Jadi saya nak tekankan bermakna kalau Universiti Sains Islam Malaysia ni boleh, selain daripada agama lah, cerita teknologi lah kan. Kalau boleh diwujudkan, sebab teknologi ni pembuatan. Betul. Saya beri contoh tentang handphone tadi. Handphone ni atau benda-benda macam TV ni, dia adalah assembling, macam komputer. Betul. Dia macam Samsung, dia tak buat dia punya chip tu. Adalah sebagian yang dibuat oleh Samsung, tapi yang lain Intel lah. Betul kan. Jadi saya rasa dari segi akademik Malaysia ni cukup orangnya, kan? Cuma pembuatan. Jadi minta maaf lah cakap kan, kalau yang setahu saya lah, dulu saya pun engineering student. Jadi projek ni final year biasanya dia orang ni ada projek. Contohnya nak buat handphone atau komputer. Jadi dia komputer ni ada berapa dipanggil sistem, sistem dan subsystem lah, komponen dia. Jadi contohnya satu tahun tu final year ada 20 atau 30 orang. Jadi dia kena satu student tu, contoh lah ni contoh. Dia pergi, okey awak buat untuk apa ni? Untuk contohnya handphone ni untuk display screen. Kan satu orang. Kita suruh dia macam tu. Kalau tahun ni dia gagal, tahun depan ada dia punya apa ni? Junior dia continue. Okey, bahagian contohnya keypad. Kan? Setiap satu komponen tu yang membuatkan di satu handphone tu. Nah, jadi kita ni bercerita, minta maaf cakap lah kan. Mungkin kita cerita ni dulu pun 10 tahun dulu pun kita bercerita macam tu. Kan? Besok 20 tahun akan datang kita bercerita ke masalah kita, kelemahan kita kan. Tapi tak ada hasil. Kan? Jadi kita, tapi minta maaf cakap lah, saya tadi pasal Iran ni, maaf saya kalau saya salah lah kan. Iran ni tak salah saya, dia punya presiden Iran tu presiden. Saya dia lulusan dia engineering tak salah saya. Kan? Jadi dia, saya rasa saya boleh kata dia advance lah kalau bandingkan dengan dia ada nuklear, walaupun tujuan dia berlainan, tapi teknologi tu dia ada. Kan? Jadi Malaysia ni saya rasa dari segi akademik kita tak jauh. Akademik lah, cuma kita lack dari segi pembuatan. Tapi kena mula daripada mesti ada titik tolak tu. Kita mula apa tujuan kita. Dulu saya, kesilapan saya, MIMOS, tujuan apa kerajaan menubuhkan MIMOS dulu salah satu lah. Kan? Tapi benda tu terbengkalai. Kan? Terbengkalai. Tak ada apa. Kita pun ada kawan kita di MIMOS, saya tanya dia tak ada apa. Buang duit saja. Kan? Okey, terima kasih bang. Pandangan yang sangat bagus. Dan saya rasa memanglah proses tu memang panjang sebenarnya.
Jadi kita kena yalah, benda ni tidak boleh berlaku secara persendirian. Kita tak boleh mengubah. Okey, mana kampung kita, masyarakat kita tak boleh ubah. Dia kena daripada semua peringkat. Maknanya kena ada kesedaran daripada pihak apa nama ni, pemimpin sendiri, masyarakat sendiri. Maknanya ya. Dia kena kita bukan namanya para pelajar. Yeah. Kalau kita forwardkan benda yang baik, Yeah. dia takkan kata tak boleh ni. Ini politik tak boleh. Dia takkan Yeah. ada kata macam tu. Kalau dia kata Yeah. macam tu, kita jangan undi dia. Okey. Benda ni dia berlainan sikit. Politik betul kadang-kadang ada Yeah. politik ni, tapi kalau dari segi akademik ni kita tak boleh ni. Okey, bang, insyaallah kita sambung bicara tu. Pembincangan tu sangat bagus ya, insyaallah. Okey, kita berhenti di sini, tuan-tuan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.